Bertemu kembali penentasan berita edisi 1420. Saya Zawaz Yusof antara paparan utama. Biadab Perikatan Nasional bukan kaling-kaling. Hanya Jauhari yang mengenal manikam. Negeri tidak boleh ekspor nadir bumi. Pemimpin PN meludah ke langit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemimpin Perikatan Nasional PN gemar melawan Raja-Raja Melayu berdasarkan kenyataan beberapa tokohnya yang dilihat tidak pernah serik. Anwar berkata terbaharu pengerusi PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menyentuh isu kalimah Allah meskipun perkara itu telah ditegah oleh Raja-Raja Melayu. Bahkan kata Anwar, Sultan Selangor yang mempengerusikan Majlis Kemajuan Islam atau MKI telah bertitah supaya isu kalimah Allah tidak dijadikan modal politik. Apa yang tukarnya? Apa perubahan isu Allah 2 tahun lepas dan sekarang? Sama. Orang Melayu Islam boleh guna kalimah Allah, orang bukan Islam tak boleh. Jadi apa salahnya? Sebab kita tak saman di mahkamah. 2 hari sebelum berangkat ke London, Tuanku Sultan Selangor sebut lagi pada saya, kita ada mesyuarat MKI hujung bulan Ogos. Kita akan perkemaskan lagi isu kalimah Allah dan pesan baginda jangan jadikan ini isu politik. Raja-Raja Melayu pesan jangan jadikan kalimah Allah isu politik kerana raja-raja akan memperkemaskannya. Tapi apa Mahyadin kata? Mereka bangkitkan lagi isu kalimah Allah. Jadi mereka ini soal lawan raja terus terang. Sebelum ini Sultan Selangor murka sebab seorang menteri besar singgung raja-raja. Katanya ketika berucap pada ceramah di Taman Tuanku Jaafar di Seremban malam tadi. Semalam media melaporkan Mahyadin mempersoalkan kewajaran kerajaan tidak meneruskan permohonan semakan kehakiman membabitkan kes kalimah Allah dalam kes Jail Island. Semasa ceramah di Kapar Selangor Ahad lalu, Mahyadin mendakwa kononnya keputusan kerajaan menggugurkan rayuan kes Island pada Mei lalu membuktikan bahawa pentadbiran Anwar bersetuju dengan keputusan mahkamah bahawa penganut Kristian boleh menggunakan kalimah Allah. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri buat keputusan supaya tidak rayu kes itu. Beza tak? Tapi Anwar sebagai Perdana Menteri, dia buat keputusan tak rayu. Bila kata tidak rayu, maknanya terimalah keputusan mahkamah setakat itu yang membolehkan orang-orang Kristian menggunakan kalimah Allah, kata Mahyadin. Dalam pada itu, Anwar turut menyentuh tentang perbuatan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang mempersendakan institusi diraja serta tindakan penyokong PN yang mengolah video Sultan Perak untuk dikaitkan dengan sokongan politik. Anwar berkata, Sanusi turut mendakwa Yang di-Pertuan Agong tidak pernah bertitah supaya kerajaan perpaduan dibentuk, manakala Mahyadin dengan jelas menolak pembentukan kerajaan perpaduan yang disarankan baginda. Raja payung negara, jangan libatkan mereka dalam kancah politik. Jangan kerana mulut, jangan permainkan kedaulatan raja-raja. Ini Menteri Besar tu dia kata Agong tak kata pun kerajaan perpaduan, kata Anwar lagi. Sanusi juga dituduh di Mahkamah Session Selayang pada 18 Julai lalu atas 2 pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan. Sanusi juga dengan kurang ajar membandingkan peranan Sultan dalam pelantikan Menteri Besar di Kedah dan juga Selangor. Apalagi yang boleh disifatkan dengan tindakan pemimpin Perikatan Nasional tentang isu seperti ini, kecuali biadab. Itu perkataan dan ungkapan paling sesuai dan tepat buat mereka yang dikatakan kononnya akan menyediakan 100,000 peluang pekerjaan di Kedah jika PN terus diberikan mandat untuk mentadbir negeri berkenaan. Mengenai video Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang secara sengaja disunting bagi tujuan dan mempengaruhi pengundi untuk menyokong PAS sehingga mengheret kedudukan baginda ke dalam politik diklasifikasikan sebagai melanggar peraturan 3R, iaitu Raja, Bangsa dan Agama. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein yang memaklumkan tindakan menyunting sebahagian kecil titah diraja oleh Sultan Nazrin pada tahun 2013 itu jelas
telah menyentuh 3R. Menurutnya, pihak polis telah selesai mengambil keterangan wanita berusia lingkungan 40-an itu di Balai Polis Cyberjaya. Beliau berkata kes itu disiasat mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia serta Akta Hasutan 1948. Semalam, Razarudin mengesahkan 24 laporan diterima berhubung kes itu dan siasatan sedang dijalankan. Terdahulu, Pejabat Sultan Perak telah membuat laporan polis terhadap seorang individu yang menyunting video Sultan Nazrin dipercayai untuk mempengaruhi pengundi agar menyokong PAS pada pilihan raya 6 negeri. Orang kaya Bendahara Seri Maharaja Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin berkata, cara klip video itu diolah menyebabkan raja pemerintah telah diheret secara langsung atau tidak langsung untuk tujuan politik kepartian. Yang sunting video orang PN, yang kurang ajar orang PN, yang mengheret Sultan Nazrin ke kancah politik pun orang PN, yang buat laporan pihak pejabat Sultan Perak, yang menyiasat pula polis Diraja Malaysia PDRM. Jangan pula nanti terkeluar daripada mulut jahat penyokong PN yang bercap kaki fitnah. Ini semua kerja Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan. Para pengundi, ringkas sahaja, tolak parti yang berhimpun atas nama kebencian, permusuhan dan tidak beradab kepada institusi Raja Melayu sehingga mencemarkan nama baik Islam dan juga bangsa Melayu. Kebiadaban PN bukan kaling-kaling. Bukti sudah di depan mata anda. Sewajarnya, keputusan juga sudah ada di tangan anda. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Abdullah menafikan tuduhan mengatakan beliau menjadi punca yang menyebabkan Nik Muhammad Abdul Aziz tidak tercalon di Dewan Undangan Negeri Dun Cempaka pada pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya, Naib Presiden PAS itu menegaskan nama bekas ahli Parlimen Bacu itu tidak tersenarai dari awal untuk kerusi Dun berkenaan. Itu fitnah apabila mengatakan saya yang menghalang sedangkan beliau, iaitu bapa saudara Muhammad Abduh, tidak terbabit dalam mesyuarat pimpinan parti selain tiada jawatan dalam parti. Saya tidak tahu dari mana sumber beliau mendapat maklumat sedemikian, termasuk menyentuh surat daripada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Katanya, terdahulu adik kepada Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat mendedahkan Muhammad Amar adalah punca kepada Nik Muhammad Abduh tidak dicalonkan pada PRN di Kelantan. Nik Dan Nikmat turut mendedahkan nama Nik Muhammad Abduh itu pada awalnya ada sebelum ditolak oleh Muhammad Amar. Selain Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sendiri turut menghantar surat meminta PAS Kelantan menyenaraikan nama anak saudaranya. Dakwanya tindakan itu dibuat kerana calon Don Pancur itu tidak mahu keluarga Allahyarham Nik Abdul Aziz bertapak di Pengkalan Cepat. Pendedahan itu dibuat menerusi satu rakaman video berdurasi 2 minit 33 saat yang tular di WhatsApp sejak petang 29 Julai lalu. Namun perlu diingat, hanya Johari yang mengenal Manikam. Mungkin mereka yang di luar sana boleh dibohongi dengan pelbagai kenyataan dangkal untuk membela diri, tetapi tidak kepada mereka yang sudah lama berada bersama PAS sebelum ini. Pendedahan video yang menyeru rakyat Kelantan menolak Muhammad Amar adalah mesej yang sangat jelas bahawa satu gelombang besar perubahan dijangka akan berlaku pada PRN kali ini. Bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, Nik Dan Nikmat sendiri meminta rakyat Kelantan agar tidak mengundi Muhammad Amar berikutan timbalan Menteri Besar Kelantan itu didakwa dalang di sebalik ketiadaan nama Nik Muhammad Nik Abdul Aziz sebagai calon PRN, sekaligus tidak dapat bertanding di kerusi yang pernah ditandingi arwah bapanya. Ini adalah isu dalaman peringkat PAS dan saya pun bekas ahli PAS. Saya tahu apa yang sedang berlaku kerana sepatutnya Ustaz Nik Abduh dengan keteguhan sebagai bekas pimpinan tertinggi parti, selain bekas ahli parlimen selama 2 penggal, maka semua melihat tentulah dia yang terbaik untuk bertanding di kerusi yang pernah diwakili ayahanda beliau. Namun itu tidak berlaku. Sebab apa? Rujuklah video itu kerana itu sebenarnya adalah satu mesej yang jelas, dan saya yakin bahawa rakyat terutama anak muda di Kelantan, terutama dalam isu cara pimpinan PAS di Kelantan bercakap, mempertahankan menggunakan bahasa yang dilihat sebagai lepas tangan dan yang kedua kasar. Katanya, beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyampaikan ceramah jelajah perpaduan Kubang Pasu di Dewan Kampung Batu 17 Tunjang malam tadi. Muhammad Khairuddin yakin bahawa anak muda Kelantan sudah pandai menilai sendiri keadaan dan situasi politik yang berlaku dalam PAS di negeri itu. Inilah masanya untuk anak muda dan seluruh rakyat Kelantan mengajar kepimpinan PAS yang dilihat begitu rakus dalam mentadbir negeri itu sehingga melupai tanggungjawab dan tugas sebenar mereka dalam tadbir urus negeri, apalagi mengenang jasa insan yang bernama Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz selama ini. Pelik, selama 33 bulan
semasa menjadi kerajaan pusat, apa yang PAS buat untuk bantu negeri Kelantan? Adakah bersuara menuntut hak Kelantan? Usahkan bersuara. Royalti minyak yang sedang dibicarakan di mahkamah pun ditarik balik. Sepatutnya sebagai sebuah kerajaan yang telah memerintah berpuluh tahun, PAS mempunyai idea dan perancangan untuk memajukan negeri itu. Tetapi sayang, idenya kering. Banyak kelemahan pimpinannya disembunyikan dengan menggunakan bangsa dan agama. Berpuluh tahun menjadi kerajaan, masalah keperluan asas negeri tidak juga selesai. Jika ditegur, muncul pengkritik tegar yang marah-marah, sedangkan tujuan teguran adalah untuk kebaikan negeri dan juga rakyat. Penyelesaiannya mudah. Rakyat Kelantan patut keluar dari kepompong PAS dan memilih pemimpin yang komited untuk membangunkan Kelantan. Dan apabila legasi Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz cuba ditamatkan dari kampus, inilah masanya untuk anda bertindak menghukum mereka yang berniat jahat. Ketika masih dalam bentuk mentah, kerajaan negeri tidak boleh mengeksport nadir bumi atau Rare Earth Element REE. Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli berkata, kerajaan persekutuan tidak membenarkan kerana logam tersebut berharga murah jika dijual sebelum diproses. Jelas beliau, negeri lain yang memiliki nadir bumi seperti Perak dan Negeri Sembilan hanya berdiam diri. Mutakhir ini beberapa media melaporkan REE dicuri dari Bukit Enggang di tanah milik Perbadanan Menteri Besar MBI dalam Dewan Undangan Negeri Januari sejak 6 bulan lalu. Kebetulan Januari diwakili Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur yang juga pengerusi MBI. Dan di bumi ada banyak di negara kita. Di Perak ada, di Negeri Sembilan pun rasanya ada sikit. Itu yang Sanusi rasa hebat sangat kerana dia akan jadi Menteri Besar negeri terkaya. Sebab dia tengok secara geologi ada nadir bumi. Kita tahu nadir bumi dah lama. Negeri lain pun ada tetapi dia ikut peraturan. Peraturannya kita tidak boleh jual dan tidak benarkan ekspor. Kuasa ekspor kuasa kerajaan persekutuan. Kita tak nak hasil ini dipunggah tanpa diproses di negara kita. Kalau dibiarkan diekspor ke negara lain, sekejap sahaja habis hilang. Sebab kalau jual mentah harga dia murah. Kalau proses sampai jadi nadir bumi, jadi grade industri, harganya beribu kali ganda. Kata Rafizi dalam ceramah Jelajah Madani, Dewan Undangan Negeri Pilah di Negeri Sembilan, lapor Suara Keadilan. Menurut laporan media, tanda lesen pelombongan REE dikeluarkan pihak berkuasa. Yang diberi hanya lesen eksplorasi atau mencari sahaja. Bagaimanapun kecurian terbongkar apabila berlaku kemalangan lori pencuri pengangkut REE dan 185 guni REE yang bernilai 3.5 juta ringgit pada Oktober tahun lalu. Difahamkan sehingga hari ini masih terdapat banyak lori seperti Samsing keluar masuk dari Bukit Enggang. Laporan polis penduduk dikatakan telah banyak kali dilakukan tetapi tiada tindakan oleh kerajaan negeri. Pada Oktober, MBI telah didenda RM500,000 disebabkan kecurian REE yang didakwa berlaku selama 2 tahun. Jabatan Perhutanan Negeri Kedah JPNK pada Oktober 2022 dan Februari lalu telah menyerbu tapak berdekatan kompartmen 12 hutan simpan Bukit Enggang. Lebih 50 lelaki warga asing yang disyaki melakukan kegiatan itu dengan 40 individu tempatan didakwa di Mahkamah Session Baling kerana kesalahan mencerobohi hutan pada April lalu, lapor Harian Metro 7 Julai. Muhammad Sanusi ketika itu menafikan wujudnya aktiviti penerokaan REE di hutan simpan Bukit Enggang. Bagaimanapun, kata Rafizi, pekerja yang didakwa masuk ke Kedah dari negara China dengan alasan eksplorasi nadir bumi di bawah anak syarikat kerajaan negeri telah mencuri logam tersebut. Malah terdapat surat menyurat terkait Menteri Besar Kedah dan Kementerian Dalam Negeri KDN yang ketika itu di bawah kuasa Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga Setiausaha Agung Perikatan Nasional berhubung kemasukan pekerja dari negara China. Saya yakin orang biasa dapat membezakan siapa berbohong atau siapa sembang kencang. Saya tak pernah mengaku Panglima hebat, angkat tangan nak lawan. Saya kalau polis telefon saya angkat, ini sembang kuat. Polis telefon saya tak nak pergi balai. Padan muka kena tangkap. Saya tengok dia maki hamun tiap-tiap hari. Saya ajak dia berdebat sebab cara cerita dia nak kalih isu REE biar hilang. Isu MBI terpalit kumpulan Cina. Kita ajak berdebat tak berani pula, kata Rafizi. Pada Julai lalu, Ketua Pegawai Eksekutif CEO MBI, Pegawai Kanan Menteri Besar dan seorang pengarah syarikat telah ditahan berhubung rasuah dan salah guna kuasa dalam pelombongan REE dengan jumlah rasuah yang didakwa melibatkan 13 juta ringgit. Bolehkah kita percaya Muhammad Sanusi tidak tahu mengenainya?
Pada 20 Januari 2021, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang juga pengerusi Selangor Task Force for COVID-19 atau STFC mendakwa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM enggan berkongsi data mentah COVID-19 kepada kerajaan-kerajaan negeri. Dia berkata keengganan pihak KKM berkongsi data berkenaan menyebabkan kerajaan negeri diletakkan dalam keadaan yang amat sukar. Umpamanya kalau kita bertinju, umpama mata kita ditutup, tangan kita diikat. Data sharing ini adalah sangat penting dan ia bukan data sharing bersawitan dengan data peribadi, katanya, seperti dipetik Asro Awani. Menurut beliau, perkongsian tersebut adalah jalan keluar untuk kita mengatasi rebakan gelombang ketiga ini dengan berkesan. Saya harapkan perkara ini dapat diperhatikan dan dipertimbangkan dan segera dilaksanakan. Ini juga yang diminta surat terbuka sejumlah pakar kesihatan kepada Perdana Menteri dan saya harap perkara ini dapat diperhalusi dan diambil tindakan segera, tegas beliau ketika itu. Hanya pada 24 Julai 2021, KKM mula menyerahkan data untuk perkongsian di GitHub yang ditempelak oleh Zulkifli. Saya amat berterima kasih kepada GitHub tetapi sudah terlambat 10 bulan. Katanya di Dewan Rakyat di Petik Media 27 Julai 2021. Siapakah Perdana Menteri ketika itu? Tak lain tak bukan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadi Mak Yassin yang kononnya sangat prihatin dan tidak zalim kepada rakyat. Ketika kerajaan Tebuk Atap beralih daripada kuasa Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional pada 21 Ogos 2021, lebih 1.5 juta terkena jangkitan COVID-19. Manakala jumlah kematian ialah 14,168 dan kes yang masih berada dalam unit rawatan berapi ICU ketika itu seramai 1,049 pesakit. Kes tertinggi dilaporkan di negeri Selangor iaitu 44,829 dengan 601 kematian. Lapor Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 22 Ogos 2021. Walaupun belasan ribu maut akibat COVID-19, beratus ribu hilang pekerjaan, rakyat lapar mengangkat bendera putih dan ratusan membunuh diri kerana putus asa. Hari ini Mahyadin tanpa segan silu menyindir kononnya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mampu membawa kestabilan dan kesejahteraan kepada rakyat. Kita bercakap soal situasi yang serius, keadaan yang cukup dahsyat dan cukup berat. Sebab itu, setiap hari kita tengok Anwar buka mulut, saham jatuh, ringgit jatuh, semuanya jatuh. Bukan saja soal jatuh, orang pun tidak percaya. Kata Mahyadin pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya PN Negeri Sembilan, Berita Harian 10 Julai lalu. Menerusi kempen berterusan memburukkan kerajaan perpaduan, kononnya akan tumbang menerusi Tebuk Atap baharu, beliau jelas berharap ia memberi kesan negatif kepada saham, nilai ringgit dan kepercayaan sektor perniagaan. Perbuatan mempelekeh kerajaan perpaduan ini juga dilakukan secara berterusan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Pilihan Raya Umum ke-15 pada tahun lalu menyaksikan negara ditadbir oleh golongan kakistokrasi iaitu negara diperintah oleh mereka yang tidak reti memerintah. Dinamakan sahaja madani, namun kerajaan ini merupakan sebuah kerajaan yang ditadbir secara ikut suka dengan penuh bercelaru, kacau bilau dan sibuk menyaman pengkritik, katanya menerusi satu hantaran di Facebooknya pada 28 Julai lalu. Bagaimanapun cubaan mereka untuk memburukkan kerajaan perpaduan kantoi lagi. Selepas Majlis Peluncuran Ekonomi Madani memperkasa rakyat oleh Perdana Menteri, saham kembali aktif dan nilai ringgit meningkat kepada RM4.55 kepada setiap dolar Amerika. Namun untuk menegakkan benambah sahnya, Abdul Hadi beralih kepada pendekatan menunggang agama dengan menggunakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud akan datang kepada manusia tahun-tahun yang sangat menggoda, yang ini mengelirukan apabila pembohong dianggap benar, orang yang benar dianggap bohong, amanah diberikan kepada pengkhianat dan dikhianati orang yang benar-benar amanah, dan orang-orang yang jahil bercakap atau menulis perkara yang besar yang berkait dengan umat. Hadis riwayat Ahmad daripada Abu Hurairah. Hadis di atas menunjukkan betapa ramainya pembohong dan penipu yang berlakon dalam masyarakat. Dakwah Hadi tanpa menyebut nama dalam satu hantaran di Facebooknya yang bertajuk Pemerintahan Kakistokrasi pada 1 Ogos lalu. Hakikatnya, rakyat yang peka tahu siapa sebenarnya gerombolan kakistokrasi itu. Selain ahli Kabinet Mahyadin yang bersaiz mega, 70 orang. Gerombolan kakistokrasi itu termasuk seorang duta khas yang bertaraf Menteri ke Timur Tengah yang makan gaji buta sejak pelantikannya pada 2 April 2020 hingga Dewan Rakyat dibubarkan pada 10 Oktober 2022. Kira-kira 30 bulan. Layakkah kedua-dua kaki ponteng parlimen itu
mencemuh kerajaan perpaduan yang begitu gigih mengeluarkan negara daripada kegelapan ekonomi dan ketidakstabilan politik hasil pentadbiran kakistokrasi di zaman mereka berkuasa. Justru perbuatan mereka ini hanyalah ibarat meludah ke langit. Rakyat pengundi bijak sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Seluruh rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.